Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tanda lah buku awak kalau nak maklumat apa-apa. Kita akan baca mukadimah daripada kitab Bughiyatul Tullab. Apa makna bughyah? Apa bughyah? Bughyah. Tanya Google. Apa makna bughyah? Bukan buruh buruh tu ialah golongan pemberontak. Bughyah. Apa dia? Bara abri tujuan lagi. Apa dia? Harapan. Abri, keinginan, harapan. Lagi? Apa dia? Cakap. Itu dia apa? Asal daripada kalimah apa? Bara ya beri. Barian. Rayah. Bukan rayah. Ba ada tu. Ba tu ada. Kalau rayah tu, ba tak ada. Awak nak tengok pun pastikan kalimah asal huruf tu jangan buang. Bara ya beri, ibtara ya betari. Tahu tak? Benda lagi makna. Apa lagi makna dia? Apa dia? Ma abri, saya tak ingin. Ma tabghi. Awak nak apa? Apa dia? Kuat sikit. Mencari. Menghendaki. Keinginan ataupun tujuan ataupun harapan. Umniyah tu harapan mungkin kurang suai. Keinginan ataupun tujuan. Bughyah at-tullab. Tullab tu apa? Tullab tu jamak pada penuntut. Li muridi ma'rifatil ahkami bis-shawab. Bagi orang yang ingin mengetahui hukum dengan yang sebenar. Tajuk pun sajak Bughiyatul Tullab bis-shawab, akhir dengan alif ba. Ada sajak dalam ilmu balaghah dipanggil sajak. Tawafuq akhirul kalimah. Bersama akhir kalimah tu penutup dia sama. Ada rima dia. Karangan siapa? Syekh Dawud Ibnu Abdillah Ibni Idrisa Al-Fatani, bangsa Patani. Wa bihamishihi. Hamish ni ialah ni nota catatan tepi ni dipanggil hamish. Dan setengahnya panggil hasyiah juga. Hamish ni tepian dan hasyiah. Hasyiah pun dipanggil juga. Hasyiah tu tepian. Tepi ni kitab lain pula ni. Tepi ni kitab lain ni. Kitab apa? Nahjur Raghibin wa Subulul Muttaqin. Nahju maknanya aturan ar-raghibin, orang-orang yang berkeinginan, wa Subulul Muttaqin, dan jalan-jalan orang bertakwa. Nuhujur Raghibin lah makna manhaj, jalan-jalan, kaedah orang yang berkeinginan, wasubulul muttaqin, dan jalan-jalan orang bertakwa, bagi Syekh Daud juga. Jadi tepi ni kitab lain ni yang kita akan baca lah di tengah ni. Okey. Jadi pengarang mulakan dengan memetik hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, Allah Ta'ala akan beri fahamkannya dalam agama. Jadi di sini
orang yang tafaqquh, orang yang memahami agama, ialah orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya. Faham agama bukan maksud awak kos syariah atau kos dakwah ataupun kos qiraat, tapi awak kos apa pun awak faham agama. Faham dalam urusan agama. Sebab ada orang dia beramal agama tapi dia tidak faham agama. Maka orang yang buat amal tidak faham tak sama dengan orang buat amal dengan faham. Jadi kelebihan itu Nabi kata ialah bagi orang yang faham pada agama. Maka belajar untuk faham agama tu ialah sebaik-baik perkara. Sebab kita belajar tentang perkara yang akan menjadikan Allah Ta'ala jadikan kita seorang yang baik. Okay, jadi kitab ini kita baca dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum ni saya akan baca bahagian yang mukadimah awal-awal lah. Untuk SEM ni saya rasa saya nak pelajar yang baca. Itu yang baca. Sebab untuk latih dan untuk betulkan bacaan. Sebab kalau saya baca memang awak tak rasa sukar dan payahnya tu. Apatah lagi kalau baca pun awak dengar dengan telinga awak je, awak tak catat apa-apa. Jadi kitab ni tulisan Jawinya kadang-kadang Jawi klasik lagi, lain dengan Jawi moden kita. Jadi kena kadang-kadang kena tok baris juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca mana tu? Baca mana ni? Kum lai. Macam tu ke? Awak gitu kau salah. Kum lai. Kata ni kumulai. Jadi setiap orang kat pergi kelas kena baca kumulai. Kumulai tu surat tanda tu. Kumulai kita ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya dan yang amat mengasihani bagi hamba-Nya yang mukminin di dalam akhirat. Ni apa ni? Ini nak menterjemahkan bagi bismillah. Bismillah tu dengan nama Allah. Makna apa? Dengan nama Allah kumulai. Kumulai kitab ini dengan nama Allah. Aku mulakan kitab ini dengan nama Allah. Nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini dia tafsirkan bagi Ar-Rahman, yang murah bagi segala hamba-Nya. Hamba-Nya sini termasuklah hamba yang mukmin dan juga hamba yang kafir. Dan yang amat mengasihani bagi hamba-Nya yang mukminin di akhirat. Ini tafsiran bagi Ar-Rahim. Ar-Rahim wa rahimul akhirah. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Rahim ini ialah rahmat Allah bagi orang mukmin sahaja di negeri akhirat. Jadi pada nama Rahman, Rahim itu merujuk kepada rahmat Tuhan. Yang pertama, Rahman merujuk kepada rahmat Tuhan yang menyeluruh, sama ada orang mukmin ataupun tidak di dunia. Adapun Ar-Rahim itu rahmat Allah yang khusus kepada orang mukmin di dalam negeri akhirat.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijad. Jadi nanti ada kitab awak tanda baris ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijad. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan segala maujudat ini daripada kelam Adam dengan nur ijad. Jadi kita jauhi ni antara lebihnya kadang-kadang awak boleh belajar bahasa Arab tu. Segala puji alhamdulillah bagi Allah yang menjadikan khalaqal maujudat, segala maujud daripada kelam Adam, min zulmatil Adam, daripada kegelapan Adam. Apa kegelapan Adam? Apa makna kegelapan Adam? Adam tu apa makna? Tiada. Min zulmatil Adam. Ini dipanggil dalam uslub dipanggil idhafatus sifah ilal mausuf. Min zulmatil Adam. Asalnya minal adam al-musyabbahi bidzulmah, ataupun min idhafati al-musyabbah bihi ila al-musyabbah. Min al-musyabbah bihi ila al-musyabbah. Musyabbah bihi dengan musyabbah. Zaidun kal qamar. Zaidun kal qamar. Mana musyabbah? Zaidun musyabbah. Ni sekolah menengah belajar ni. Kaf ni apa dia? Adatu tashbih. Qamar ni musyabbah bih. Syabah bih. Wajhu syabah dak sebut sini kan? Ai fil husni lah, iaitu pada keindahan. Okey. Sekarang ni zulmatil Adam, kegelapan Adam. Allah Ta'ala mengeluarkan makhluk ini daripada Adam ilal ijad lah, daripada tak ada pada ada kan, daripada ketiadaan, lalu Allah Ta'ala keluarkan daripada ketiadaan menjadi ada. Ketiadaan ini disifatkan dan ditashbihkan dengan gelap. Jadi zulmatil Adam ialah idhafat musyabbah bihi kepada musyabbah. Ai minal adami al musyabbahi bidzulmah binuril ijad, dengan cahaya penciptaan. Cahaya ijad, makna dengan ijad lah. Ijad yang diserupakan dengan cahaya. Ijad yang diserupakan dengan cahaya. Itu juga idhafat musyabbah bih kepada musyabbah. Segala puji bagi Tuhan, Allah Tuhan yang menjadikan segala maujudat daripada kelam Adam dengan nur ijad. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil absari ila yaumil ma'ad. Wa ja'alaha, dan Allah Ta'ala jadikan, dan menjadikan, menjadikan, dan menjadikan apa tu? Menjadikan, menunjukkan. Mana tu? Menjadikan, menjadikannya, menjadikan, yakni kalau al-sawab adalah ni, menjadikannya, menjadikannya, ja'alaha, menjadikannya, nya apa? Nya apa tu? Jadi dalam kitab Jawi dan kitab Arab pun sebenarnya sama. Marja' dhamir itu, tempat kembali dhamir itu kita kena jaga. Dan menjadikannya, jadikan apa? Ja'alaha. Ni kembali pada apa? Maujudat.
Allah Ta'ala menjadikan maujudat itu, makhluk-makhluk itu menunjukkan dalil. Menunjukkan, yakni petunjuklah. Menunjukkan tak salah tu sebab dia dalil tu ialah menunjukkan. Bahasa kita petunjuklah. Allah Ta'ala jadikan makhluk ini sebagai petunjuk atas keesaannya ala wahdaniyatihi. Makhluk ini ialah petunjuk, dalil bahawa Allah Ta'ala esa. Tuhan jadikan sebagai petunjuk lidhawil absar, bagi yang mempunyai mata hati. Absar, mata hati. Ila yaumil ma'ad, hingga kepada hari kembali, sampai ke hari kiamat lah. Jadi orang yang mendapat petunjuk ialah orang yang mempunyai mata hati. Wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibad, dan menuntut akan tuntutan. Syara'a syar'an, Allah mensyariatkan satu syariat. Syariat ni apa? Menuntut, tuntutan. Tuhan buat satu tuntutan, hukum hakam syariat. Ikhtarahu li nafsih, yang dipilih akan dia, dipilih Allah akannya, akan syariat tadi bagi dirinya, dan disuruh dengan dia akan penghulu segala hambanya. Jadi Tuhan pilih satu syariat yang khusus bagi dirinya dan disuruh untuk sampaikan dengannya oleh penghulu segala hamba, iaitu Rasulullah. Apa dia? Agama Islam tu lah. Syariat ni agama Islam lah. Jadi agama Islam ni agama yang Tuhan pilih. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang sebenarnya ialah Islam. Ini syariat Allah. Fa'awdaha lana mahajjatahu wa qala hadha sabilur rasyad. Tengok belakang sama je. Rasyad, ibad, ma'ad, ijad. Dalam balaghah dipanggil sajak. Fa'awdaha lana mahajjatahu wa qala hadha sabilur rasyad. Maka menyatakan kami akan jalannya. Fa'awdaha lana, fa'awdaha, menyatakan kami, ai menyatakan bagi kami akan jalannya. Mana Rasul tadi ni, dia beritahu kepada kita jalan dia. Nabi tunjuk jalan dan berkata, ya Rasul, inilah jalan yang cerdik. Sabilur rasyad, jalan petunjuk, jalan kecerdikan. Sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Telah memberi rahmat. Ni makna selawat. Sallallahu makna Tuhan memberi rahmat. Allah atasnya, atas Nabi, dan sejahtera. Sejahtera salam, dan atas segala keluarganya. Wa ala alihi, dan ikutannya. Wa atba'ihi, pengikut Nabi, akan sebagai rahmat yang suci. Salatan zakiyatan, rahmat yang suci dengan tiada berkesudahan. Bila nafat, tanpa ada kesudahan. Okay. Itu mukadimah. Wa ba'du. Wa ba'du ni ialah uslub yang didatangkan untuk menceraikan antara mukadimah dan maksud kitab. Jadi sunat untuk seseorang yang berkhutbah ataupun menulis ataupun membuat sesuatu, membezakan antara mukadimah dengan tujuan maksud tulisan dengan wa ba'du, ataupun asalnya amma ba'du lah. Amma ba'du. Amma ba'du. Jadi waw ni menggantikan kepada amma.
Asalnya amma ba'du. Fa innal anfusa zakiyata. Fa innal anfusa. Baris tu baca. Zakiyata at-talibata lil maratibil aliyati lam tazal tad'abu fi tahsilil ulumi syar'iyyah. Apa kata Tuan Syekh? Dan ada pun kemudian daripada itu bahawasanya beberapa nafsun dia terjemah anfus ni jamak kepada nafsun. Nafsun maksud apa? Jiwa dan diri. Al-anfus, beberapa nafsun, jiwa-jiwa yang cerdik, diri-diri orang yang cerdik, yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi. At-talibah lil maratibil aliyah, orang yang mempunyai jiwa yang menuntut darjat yang tinggi. Lam tazal, sentiasa. Tad'abu, perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak. Ini orang yang mempunyai jiwa yang tinggi, hemah yang tinggi. Apa dia? Orang yang sentiasa mencari dan menuntut ilmu syariat. Ada kelas tafakuh pergi, ada pensyarah-pensyarah ngajar di masjid pergi, ada kuliah-kuliah, ada daurah pergi. Tu kena dapat tu. Kena paksa dan latih diri kita menjadi al-anfusuz zakiyah, jiwa-jiwa, diri-diri yang suci, yang menginginkan perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang tinggi. Kalau tidak, awak sekadar sama dengan orang lain. Awak ingin makan, ingin berseronok, ingin healing, ingin pergi, ingin tu. Kalau gitu sama. Apa bezanya seseorang mempunyai jiwa kental yang tinggi dengan orang biasa? Jadi sebab itu an-nafsuz zakiyah, jiwa dan diri yang suci, yang menginginkan ketinggian, yang berusaha, dia akan cuba untuk sentiasa meletakkan dirinya sebagai dalam kalangan orang yang menghasilkan ilmu syarak. Menghasilkan ilmu syarak. Tak cukup, tak ada kelas, buka YouTube pula pengajian kitab. YouTube, Masya Allah, kalau adalah kalau ni bukan kalau penyesalan, tak, maknanya banyaknya nikmat yang Tuhan bagi akhir zaman ni. Zaman dulu nak cari orang mengajar kitab-kitab, kena pergi cari secara berfizikal lah. Naik motor pergi satu tempat ke satu tempat. Kalau hujang pula pakai baju hujang. Kadang-kadang mari tok guru tak mari. Sekarang ni duduk di awak punya device je. Kitab apa nak baca? Daripada serendah-rendah kitab sehingga setinggi-tinggi kitab ada. Daripada orang syarah tu orang Melayu, bahasa-bahasa lain dengan bahasa Arab. Nampak tak? Dulu kadang kena beli CD, kena ambil rakaman. Kena download internet. Ni kadang YouTube mudah sangat dah. Kitab apa? Kitab ni pun ada ajar ni, kitab kita ni. Kitab ni pun ada orang ajar ni. Kalau saya baca ni, awak bukalah, carilah Buriyah. Memang ada orang ajar dah. Cuma saya tak tahu lekat tak lekat je. Tapi hak rakaman tu adalah yang rasanya berapa orang tok guru baca lekat dah. Jadi orang yang ada jiwa yang tinggi, dia akan sentiasa berusaha untuk menghasilkan ilmu syariat. Wa min jumlatiha, daripada saya baca dulu lah. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyah, dan setengah daripada ilmu-ilmu syariat mengetahui akan dia furu' ilmu fiqh, ilmu syariat luar. Fiqhnya, akidahnya, tasawufnya, tafsirnya, hadisnya, qiraatnya semua. Itu ilmu syariat belaka. Dan antaranya ialah ilmu fiqh. Jadi pengarang masuk dah kepada kelebihan dan juga apa faedah ilmu fiqh ni, apa lebih ilmu fiqh. Li'anna biha tudfa'u wasawisus syaitaniyah,
kerana bahawasanya dengan dia menolakkan akan segala was-was yang syaitaniyah. Dengan ilmu makrifah, ilmu furuk fiqhiyah ni, dengan furuk fiqhiyah ni, mengetahui fiqh ni, dapat menolak was-was syaitan. Was-was syaitan. Siapa ada penyakit was-was ni? Ada tak penyakit was-was? Tak ada? Tak ada sikit? Ada was-was langsung. Ada tak kawan awak ada penyakit was-was? Ada lalu sebab kawan kita. Kita tak mengaku. Ada kawan-kawan awak ada penyakit was-was tak? Ada. Was-was mana tu? Macam cerita. Ambil uduk. Basuh mana? Basuh-basuh sekali. Ulang banyak kali. Ulang banyak kali. Apa hukumnya orang was-was ambil air sembahyang? Hukumnya mana? Hukumnya mana? Hukum orang was-was ambil air sembahyang. Boleh tak? Dia buat gitu tu, tapi dia tahu tak perbuatan dia tu apa hukum dia? Harus ke? Haram ke? Makruh ke? Jadi macam mana nak tahu? Itu ilmu fiqh lah tu. Kalau air yang digunakan tu air musabbalah, air sabil, air masjid, air wakaf, dia pula was-was, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia basuh lebih pada 3 kali. Basuh lebih 3 kali. Pada 3 cukup dah, dia basuh lebih 3 kali. Guna air yang diwakafkan di masjid dan seumpamanya, hukumnya haram. Jadi orang buat tu tahu tak hukumnya haram? Kurang-kurangnya bila dia tahu hukumnya haram, dia berhati-hatilah. Kalau air tu air dia air dia sendiri, bukan air wakaf, hukumnya makruh. Air kat rumah dia, dia nak basuh lah 40 kali pun tak, hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab air dia. Tapi makruh juga dibenci. Apa? Jadi kadang-kadang kenapa berlaku was-was tu? Kerana dia tak tahu bagaimana cara sebenar dalam ibadat. Dia ingat bahawa dia basuh banyak kali tu ialah dia orang yang teliti dalam ibadat. Padahal dia orang yang kena kecing di syaitan. Orang yang kena tipu di syaitan. Dia ingat bahawa dia was-was tu ialah dia bersungguh nak beribadat. Padahal dia orang yang kena kecong, kena diperdayakan oleh syaitan. Maka bagaimana kita nak tahu dan nak menolak was-was tu? Dengan ilmu fiqh. Ada was-was buang air ada? Was-was tak? Was-was macam mana? Dok lawah ke warna ke, keluar tak keluar najis ke, keluar tak keluar air kecil tak? Semua itu was-was tersebut, obat dia bagi penyakit itu ialah kita kena ada ilmu fiqh yang cukup. Kecuali was-was yang sampai tahap mental lah, tu payah sikit lah. Kalau was-was kerana sebab tak faham ataupun kerana dia salah faham, benda itu boleh dihilangkan dengan mempelajari fiqh. Sebab tu dia kata, dengan mengetahui furuk fiqh, menolakkan segala was-was syaitaniyah. Wa tusah wa tusahhihul muamalati wal ibadati al mardiyah, dan mengesahkan akan berjual beli dan segala ibadat yang diredhakan. Fiqh ini ilmu yang dapat mengesahkan muamalat kita. Muamalat kita ni sah ke tak sah pada syarak? Jual beli kita ni sah ke tidak sah pada syarak? Kita nak berniaga, kita nak masuk pada mana-mana
kontrak, ataupun mana-mana skim tu halal ke tidak? Kita nak buat mana-mana pembiayaan atau pinjaman, halal ke tidak? Jadi yang mengetahui, yang dapat kita tahu sah tak tidak sah tu ialah ilmu fiqh. Dan ibadat mardiyah, ibadat-ibadat yang diradai, ibadat-ibadat tu sah ke tidak semayang kita, mandi kita, mandi wajib kita, istinja kita. Wa nahika bil fiqhi syarafan. Wa nahika bil fiqhi, nahika ni isim fa'il dengan makna yakfika, bermakna yakfika bil fiqhi syarafan qawlu asdaqil qailin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dan memadalah bagi kamu dengan ilmu fiqh kemuliaan. Cukuplah kamu tahu fiqh ni ilmu yang mulia. Macam mana? Tengok pada perkataan, yakni firman Tuhan yang terlebih sebenar perkataannya. Lebih benar perkataan mana? Asdaqul qailin, sebaik-baik, sebenar-benar yang berkata. Apa kata Allah? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maksudnya, adakah bersamaan mereka yang mengetahui mereka itu dan mereka yang tiada mengetahui mereka itu? Sama ke tak orang yang tahu dengan tidak tahu? Bentuk soalan tu. Hal ni istifham al-inkari. Adakah sama orang yang tahu dan orang tak tahu? Jawapannya tak sama. Bukan soal, bukan istifham nak tanya istijwa', nak tanya jawapan. Tapi istifham inkari menunjukkan tak sama. Sebab tu jawabnya, yakni tiada bersamaan. Dan jikalau ayat itu umum, ayat ini umum kan? Allah Ta'ala kata tak sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Ilmu kan umum. Dan jikalau ayat ini umum, maka ilmu ini setengah daripadanya jua. Ayat ini Tuhan kata orang ada ilmu dengan tak ada ilmu tak sama. Maka dia puji orang ada ilmu, maka ilmu tu luas. Ilmu fiqh sebahagian daripada ilmu. Tu kata, maka ilmu ini, yakni ilmu fiqh, setengah daripadanya jua. Setengah daripada ilmu lah. Dan lagi firmannya, wa qur rabbi zidni ilma. Kata olehmu ya Muhammad, ya Tuhanku, tambahi akan daku ilmu. Allah Ta'ala suruh Nabi berdoa untuk ditambahkan ilmu. Dan lagi firmannya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya yang takut akan Allah daripada segala hambanya itu ulama'. Ulama' lah orang yang takut akan Allah. Dan sayyidul awwalina wal akhirin, penghulu sekalian umat-umat terdahulu dan terkemudian, Nabi SAW lah, bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendak dengan dia, siapa kehendak? Oleh Allah lah. Barang siapa yang dikehendak dengan dia oleh Allah kebajikan, difahamkan dia pada agamanya, Allah Ta'ala akan beri faham dia pada agama. Riwayat Syaikhan. Siapa Syaikhan? Bukhari, Muslim. Dia benda-benda asas ni, kalau tak faham awak tanya. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma ubbidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Ma ubidallahu, ubidallahu, tiada mengerja ibadat akan Allah Ta'ala
dengan suatu yang terlebih afdal daripada faham pada agama Allah. Tak ada perkara ibadat yang lebih afdal yang dibuat lebih daripada faham pada agama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nasa. Tiada hasad, yakni dilobakan. Tiada hasad makna tak perlu deki, tak perlu berebut, tak perlu ada keinginan, melainkan pada dua perkara. Makna tak payah deki lah kepada orang ni, kecuali dua orang. Dua orang ni patut kita dengki. Dengki dengan makna ghibtah, dengan makna kita inginkan serupa dia. Itu maksud deki ni. La hasad ni, tidak ada hasad ni, makna jangan kamu deki kepada orang kecuali dua orang ni yang kamu kena deki kerana nak jadi macam dia. Deki kerana nak jadi macam orang tu dipanggil ghibtah. Salah tu. Ghibtah. Ghibtah. Tahu tak? Pernah dengar tak? Tak pernah tak buat budak tulis. Kawan ingat saja saya sebut ke? Lepas ni awak dengar, awak boleh modal awak nak jadi dai madani ke nak jadi imam muda, imam tua, apa lagi? Benda ya. Ikutlah. Tandalah awak dengar saja macam kalau dengar saja baik saya ngajar sejik orang kampung mari dengar saja halwa singa. Ada kesungguhan. Memang sebab ia balik bukan ia nak mengajar orang pun. Ia balik duk garis isyak, ia dengar balik sudah makan nasi. Kita belajar kan. Kita FKI tu tahu tak FKI tu apa? FKI tu apa? Fikir kerana Islam. Faham tak? Fikir kerana Islam. Jadi kalau awak nak fikir kerana nak makan tu, jadi tak payah mari-mari FKI ni orang Inizah. Biar ada sungguhlah dengan ilmu. Ilmu tengok ni, Syekh Daud nak suruh kita jadi semangat belajar. Sangat belajar. Siapa kalau tak mari kelas rasa rugi. Tak mari kelas tu rasa rugi sebab tak boleh topik. Tak boleh nak tanda, tak boleh nak dapat faedah yang ada dalam kelas. Okay. Jadi kat mana tadi? Tiada hasad, yakni diloba. Loba. Tadi ada baru orang tanya saya. Tanya mesej lah. Ustaz dah bukan sini lah kat lain lah. Loba tu benda maksud loba. Loba ni maksud dia tak faham istilah teks Jawi lah, teks Jawi dalam kitab. Ni loba. Saya kata loba tu diingini lah, dikehendaki, diingini. Dia kata bahasa apa? Saya buat bahasa Melayu. Kata tak pernah dengar. Saya pun malah kata lain kali dengar banyak sikit. Jadi awak kena hadir majlis-majlis ilmu, catat supaya benda-benda gini awak tidak jadi persoalan dah. Awak dengar, awak boleh faham. Tiada hasad yang ini dilobakan, tak perlu rasa kita nak sangat, melainkan pada dua perkara. Apa dia? Seorang laki-laki didatangkan dia Allah harta. Tengok tulis ya. Harta. Bukan urat. Nak baca urat pun boleh urat. Urat boleh. Harta tu makna harta. Maka dikerasnya akan dia. Dikerasnya akan dia. Macam mana harta buat keras?
Fasallatahu tu. Fasallatahu ala halakatihi, maka dikerasinya akan dia atas melanjakan dia di dalam jalan yang sebenar. Allah Ta'ala kuasai. Dikerasi makna Tuhan menjadikan dia menguasai hartanya dengan cara membelanjakannya. Ala halakatihi. Halakah ni makna memusnahkan harta. Musnah ni bukan musnah betul, makna belanja ala fi haqqin, membelanjakan atas kebaikan, kebenaran. Orang Tuhan beri harta banyak dan Tuhan buat dia ni guna hartanya untuk kebaikan. Orang ni kita patut rasa deki kepada dia. Kaya dia, tapi kaya-kaya dia belanja, beri anak yatim, tolong orang susah. Harta dia tu Allah Ta'ala jadikan dia menguasai, mengerasinya dengan menggunakannya pada al-haq, pada kebaikan. Orang ni patut kita rasa ingin, loba. Dikerasinya akan dia atas memelanjakan dia. Memelanjakan. Ni ada. Bahasa kadang dia tulis ni ikut bahasa sebut lah. Orang petani tu ikut bahasa sebut. Ikut membelanjakan dia di dalam jalan yang sebenar. Satu, dan laki-laki yang didatangkan dia Allah akan hikmat, maka ia menghukumkan dengan dia dengan hikmat dan diajarkan dia akan orang-orang. Warajulun atahullahul hikmah. Orang yang kedua yang kita suruh rasa deki nak jadi macam dia ialah orang yang lelaki yang Tuhan beri kepadanya hikmat. Hikmat ni makna ilmu pengetahuan yang benar, dan dia gunakan untuk menghukumkan dengan betul. Kalau dia tu jadi ketua qadi, dia menghukumkan berdasarkan ilmunya dan dia ajar orang. Jadi orang ni, dua jenis ni lah. Kalau kita nak berdeki pun berdeki pada dua ni. Orang lain tak perlu berdeki. Orang harta kaya tapi kedekut, tak payah berdeki ya, sebab harta dia tak boleh manfaat. Orang kereta mewah, rumah mewah, tak payah berdeki lah. Sebab apa? Sebab rumah dan kereta tu tak boleh masuk kubur. Tapi orang ada harta belanja kerana jalan Allah, hartanya dapat manfaat di kat dunia dan akhirat. Orang ada ilmu dan dimanfaatkan ilmu dia bermanfaatnya dunia dan akhirat. Okey. Dan dikehendaki dengan hasad itu, ribtah ni ada ni. Ribtah ni ada tak dikehendaki dengan hasad itu, iaitu ribtah. Dan iaitu apa makna ribtah tu? Ni tafsir dia. Mencipta ia seumpamanya dia menginginkan dapat serupa macam tu. Jadi hasad ni panggil lah hasad, tapi sebenarnya istilahnya ribtah. Kalau hasad sebenarnya ialah menginginkan tamanni zawalin ni'mati minal ghaib. Hasad ialah tamanni zawalin ni'mati minal ghaib, menginginkan hilang nikmat daripada orang lain. Itu makna hasad sebenar. Orang tu hasad deki, makna apa? Dia nak dia ni hasad kepada kawan dia. Sebab kawan dia bijak, anak orang kaya pula, dia hasad. Dengan makna apa? Asal bijak biar jadi bodoh lah. Dapat tinggi pointer, biar dia fail. Kita menginginkan hilang nikmat. Nampak tak? Kita inginkan hilang nikmat tu, itu hasad tu. Pada istilah itu hasad. Dah hasad ni dengan makna ribtah. Ribtah ni bukan kita nak hilang nikmat, kita nak macam dia je, tanpa kita ada ingin nikmat dia hilang. Waktu tak apa, waktu dipuji. Iaitu mencipta ia seumpamanya. Dan daripada Sahlu bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda bagi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
Macam molek tu. Fa wallahi, Nabi kata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la an yahdiyakallahu rajulan wahidan. Allah Ta'ala apa maksud dia? Maka demi Allah, senya menunjuk Allah dengan dikau akan seorang laki-laki. Allah Ta'ala jadikan kita ni dapat beri petunjuk kepada orang, dapat ajar kepada orang, dapat beri manfaat kepada orang. Terlebih baik bagimu daripada humrin na'am. Daripada humrin na'am, yakni daripada engkau mendapatkan mensedekah unta merah. Apa makna unta merah ni? Unta merah ni di humri lah, min humri an-na'ami. An-na'ami. Kalau ni'am, humrun ni'am ni makna lain humrun na'ami. An-na'am tu makna binatang ternakan unta. Unta merah. Unta merah. Jadi unta merah ni ialah harta yang mahal lah. Zaman dulu kenderaan orang Arab ialah yang mahalnya unta lah. Maknanya unta merah ni kenderaan masyarakat kita sekarang ni apa dia? Kereta mahal lah. Mercedes ke apa ke, Ferrari ke. Jadi unta merah ni ialah unta yang jenis paling mahal yang ada pada masyarakat Arab. Jadi Nabi kata kamu dapat memberi hidayat pada seorang lelaki lebih baik daripada min humrin na'ami, daripada unta merah, daripada kamu dapat sedekah unta merah. Yang telah terlebih suka harta ia kepada Arab. Kerana unta merah ni harta yang orang Arab paling suka kerana dia mahal. Unta yang merah yang telah terlebih suka harta ia kepada Arab. Maka itu lebih baik daripada kamu dapat sedekah dengan unta merah. Umrin na'am. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baca situlah. Dan daripada Abi Hurairah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.